Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Kita teruskan sesi ulang kaji kita dengan tema 3. Saya mulakan tema 3 ini dengan kita melihat latar belakang kepada apa yang dikatakan sebagai imperialisme barat. Dan kalau kita lihat proses imperialisme barat ini, walaupun perang dunia kedua telah tamat, walaupun setelah persetujuan pencapaian dicapai antara negara-negara dunia ini berkaitan dengan imperialisme, tapi sebenarnya imperialisme ini masih berlaku tetapi dalam bentuk yang lain. Jadi kita bersama saya untuk memahami bentuk-bentuk imperialisme barat terhadap wilayah Turki Uthmaniyah sehingga awal abad ke-20 untuk kita memahami dengan lebih jelas perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tema 3 nanti. Jadi teruskan bersama saya, syukur saya. Dalam tema 3 sejarah Islam, dia bermula daripada 500 Masihi hingga 1918 Masihi. Pertama kita kena faham dalam tema yang kita katakan sebagai nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Nasionalisme dan pembentukan negara bangsa itu bermula dengan peluasan kuasa barat. Itu yang kita nak fahami. Mula dengan apa dia imperialisme yang saya akan jelaskan pada hari ini. Jadi kita perlu memahami apa sebenarnya imperialisme, siapakah negara kuasa imperialisme, dan bagaimana imperialisme itu dilaksanakan daripada abad ke-18 hingga abad ke-20. Dan kalau kita lihat pada masa sekarang masih lagi berlaku imperialisme secara langsung ataupun tidak langsung. Bahagian yang pertama dalam tema 3 adalah berkaitan dengan faktor-faktor perluasan kuasa barat ke atas wilayah Uthmaniyah pada abad 18 hingga abad ke-20. Kita akan meneliti sedalam nanti berkaitan dengan faktor yang membawa kepada peluasan kuasa barat ke atas wilayah Uthmaniyah. Sebab kita kena faham, para pelajar, bila kita sebut wilayah Uthmaniyah, kerajaan Uthmaniyah itu terdiri pada 2, pusat dan juga wilayah. Yang saya beri contoh peta di atas ini adalah wilayah-wilayah Islamiyah. Ini wilayah-wilayah Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah berpusat di Turki. Berpusat di Turki, di Ankara. Itu kerajaan pusat. Khalifah berada di situ. Dan wilayah-wilayah Islam ini diketuai oleh gubernur yang dilantik oleh Khalifah untuk mentadbir urus negara-negara Islam. Ini negara-negara dalam wilayah Uthmaniyah ini. Ini sama ada di Afrika Utara, di Timur Tengah, di Teluk Parsi, di India, dan juga di negara-negara yang bersempadan dengan Rusia. Ini seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan dan sebagainya, Turkmenistan dan sebagainya. Okey, jadi itu perkara yang pertama kita kena faham. Jadi semasa kuasa barat ini, kuasa barat mereka memang sedang berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah Uthmaniyah. Ini disebabkan oleh faktor-faktor yang paling penting, misalnya faktor ekonomi. Ini untuk menguasai kekayaan wilayah-wilayah Uthmaniyah ini. Jadi mereka cuba untuk meluaskan kuasa ke atas wilayah Uthmaniyah. Pada masa kerajaan Uthmaniyah kuat, tidak mungkin kuasa-kuasa barat ini seperti British, Perancis ataupun Rusia dapat meluaskan pengaruhnya ke atas wilayah-wilayah Islamiyah. Tapi keadaan itu berubah apabila kerajaan Uthmaniyah ini mula berada di penghujungnya, mula merosot, lemah. Ini banyak hutang, ini tidak mampu untuk membiayai lagi ekspedisi ketenteraan. Ini kelemahan yang berlaku dalam pusat pentadbiran Uthmaniyah. Semua itu membawa kepada masuknya pengaruh barat ke atas wilayah-wilayah Islamiyah. Jadi peluasan kuasa barat itu ke atas wilayah Islamiyah membawa kepada reaksi. Barulah berlaku reaksi. Bila berlaku peluasan kuasa, bila barat menjajah, menaluki, meluaskan kuasanya ke atas wilayah Islam seperti Mesir, Algeria oleh Perancis dan juga British. Itu membawa kepada apa dikatakan sebagai reaksi masyarakat tempatan. Reaksi itu, apa bentuk reaksi? Itu tindak balas. Apa yang dikata tindak balas itu? Tindak balas itu mungkin dari bentuk berperang, melawan penjajah ini. Ini sebab mereka mempertahankan negara mereka, tanah air mereka. Itu reaksi. Mereka membuat bantahan. Mereka mengadakan
membuat surat bantahan dan sebagainya. Itu reaksi. Apa reaksi? Bagaimana reaksi? Ini bagaimana mereka memberi tindak balas terhadap perluasan kuasa barat ke atas wilayah mereka di Mesir ataupun di Algeria. Siapa yang melancarkan reaksi itu? Siapa yang memimpin gerakan itu? Mereka reaksi yang membawa kepada penentangan terhadap kuasa barat itu. Lepas ini barulah apa yang dikatakan sebagai gerakan nasionalisme. Bila mereka dijajah, berlaku reaksi. Lepas reaksi ini barulah timbulnya semangat kebangsaan, semangat cintakan negara yang membawa kepada faktor-faktor Mesir dan Syria bangkit mengadakan gerakan nasionalisme untuk menentang barat. Ini yang tiga yang kita boleh kaitkan. Ini dari segi perluasan kuasa barat, ini dari segi reaksi, perluasan kuasa berlaku reaksi baru berlaku gerakan nasionalisme, gerakan kebangsaan oleh siapa? Pihak-pihak tertentu. Siapa yang mengetuk gerakan tu? Sama ada kewartawanan ke ataupun gerakan agama, gerakan intelektual. Itu adalah gerakan yang menggerakkan semangat cintakan negara, semangat kebangsaan untuk menentang penguasaan British ataupun Perancis di Mesir dan juga British di Syria. Itu semua berlaku disebabkan oleh wujudnya kesedaran kebangsaan. Jadi ini bahagian yang pertama dalam tema 3 yang kebanyakan kali kelak soalan-soalan terlepas adalah berkaitan dengan soalan nombor 5, dan soalan nombor 6 berkaitan dengan dua ini, iaitu Perang Dunia Pertama, bagaimana Khalifah Uthmaniyah terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Itu saya jelaskan dalam YouTube sebelum ini. Dan kita akan lihat nanti kesan daripada penglibatan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Ini kesan politik, ekonomi dan juga sosial. Dan akhir sekali berlakulah apa dikatakan sebagai negara bangsa Turki dan negara bangsa Mesir. Negara bangsa Turki dan negara Mesir. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tersebut? Faktor dalaman, faktor luaran, ataupun kedua-dua, faktor dalaman dan faktor luaran. Okey, inilah semua dalam tema 3 yang perlu kita fahami. Ini kita perlu dijelaskan, dihuraikan untuk membolehkan kita menjawab soalan nombor 5 dan soalan 6 dengan baik. Jadi teruskan bersama saya selepas ini. Kita akan lihat bentuk imperialisme. Apa yang dikatakan imperialisme dan apakah bentuk imperialisme itu? Okey, dari segi pengenalan para pelajar, pertama kita kena faham dari segi istilah, definisi, apa yang dikatakan sebagai imperialisme. Imperialisme merupakan satu dasar yang berhubung dengan penubuhan dan pemeliharaan sebuah empayar melalui jalan penaklukan, penempatan ataupun koloni dan juga penguasaan ekonomi ataupun politik. Itu adalah imperialisme, penjajahan. Bagaimana Barat menjajah dengan melakukan penaklukan, dengan membuka koloni ataupun penempatan, dengan menguasai ekonomi atau politik satu tempat, seperti mana Belanda menguasai Melaka, itu juga Portugis menguasai Melaka, dan kemudian British menguasai tanah Melayu. Sama, itu adalah imperialis. Imperialis juga boleh dikaitkan dengan proses perluasan kuasa oleh sebuah negara ke atas negara lain melalui politik, ketenteraan ataupun melalui penguasaan ekonomi. Itu juga dikatakan sebagai imperialis. Dan pada abad ke-19, Empayar Turki Uthmaniyah mula mengalami kemerosotan apabila menghadapi tekanan dan percaturan kuasa-kuasa barat. Jadi akhir abad ke-20, seluruh dunia Islam berada dalam cengkaman imperialis barat, termasuklah kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi British dan Perancis terutamanya merupakan dua kuasa besar yang ataupun kuasa imperialis utama pada zaman moden sehinggalah pertengahan abad ke-20 Masehi. Kuasa-kuasa imperialis barat ini menggunakan pendekatan berbeza untuk menguasai wilayah Uthmaniyah ataupun wilayah Turki Uthmaniyah demi meningkatkan imej mereka sebagai kuasa hegemoni yang menguasai dunia pada waktu itu. Jadi apa yang kita boleh fahamkan dari sini, sebenarnya imperialisme itu berlaku adalah idea daripada kuasa barat ini untuk meluaskan kuasanya ke atas wilayah-wilayah Uthmaniyah yang mereka tidak mampu, tidak dapat melakukannya semasa kerajaan Uthmaniyah kuat. Jadi peluang mereka dapat meluaskan kuasanya ke atas wilayah-wilayah Islam seperti sama ada di Afrika Utara, Algeria, Maghribi, Tunisia, Libya dan sebagainya, ataupun ke wilayah-wilayah Islam di Asia Barat, di Timur Tengah, di Teluk Pasi. Semua itu dapat dilakukan sebab mereka dapat memecahkan penguasaan
pengaruh Uthmaniyah yang berpusat di Turki pada waktu itu. Jadi propaganda barat yang dilancarkan oleh kuasa-kuasa barat seperti British, Perancis ataupun Rusia ke atas wilayah Islam itu, akhirnya mereka tunduk kepada propaganda barat ini, yang membawa kepada campur tangan barat ke atas negara ataupun wilayah mereka sendiri, iaitu dari segi latar belakangnya yang boleh kita kaitkan dengan perluasan kuasa barat ke atas wilayah-wilayah Uthmaniyah. Bentuk imperialisme barat ke atas wilayah Uthmaniyah yang pertama adalah penguasaan secara langsung. Penguasaan secara langsung ini berlaku apabila kuasa barat seperti British, Perancis, Rusia menjajah, menguasai, menaluk wilayah Islamiah. Ini Uthmaniyah itu secara langsung. Itu dipanggil penguasaan secara langsung. Penguasaan secara langsung ke atas wilayah Turki Uthmaniyah dilakukan oleh Perancis di Algiers tahun 1830, Itali di Libya tahun 1911, British di Mesir tahun 1882 dan Rusia ke atas wilayah-wilayah Asia Tengah setelah menguasai kawasan yang diidamkan tadi melalui penaklukan. Itu adalah secara langsung. Bentuk imperialisme secara langsung. Penjajah meletakkan seluruh kawasan itu di bawah pemerintah Amerika sendiri. Contohnya, semenjak tahun 1882 hingga tahun 1918, British mempunyai pengaruh besar di Mesir, di mana wakil British Sir Lord Cromer sangat berkuasa dalam pentadbiran Mesir. Itu adalah penguasaan secara langsung. British menjajah Mesir secara langsung. Kawasan jajahan itu juga dibuka seluas-luasnya kepada rakyat Eropah. Jadi mereka digalakkan berpindah secara besar-besaran dan menduduk kawasan kolonial tanpa sebarang sekatan, seperti mana yang berlaku di Algiers. Ini ramai orang Perancis berhijrah ke sana. Oleh sebab Perancis ingin menjadikan Algiers sebahagian daripada wilayahnya, beribu-ribu pendatang dari Perancis, Itali, Spanyol dan Malta telah berpindah ke bumi Algiers untuk membuka kebun dan juga tanah pertanian. Mereka juga menduduki hampir semua negara kota di Algeria, bandar-bandar di Algeria. Itu berlaku sebab bila kuasa barat menjajah secara langsung, mereka menjajah sesuatu tempat seperti British di Asia Tengah, di Mesir terutamanya, dan Perancis di Algeria misalnya, dan mereka telah menguasai ekonomi negara tersebut. British menguasai Mesir, Perancis menguasai Algiers. Jadi ini membawa peluang kepada mereka membawa rakyat mereka, rakyat Eropah, pelabur, pekerja dan sebagainya untuk datang dan berhijrah ke tanah jajahan mereka ini. Jadi pada masa yang sama, rakyat tempatan tidak dibenarkan sama sekali untuk mengambil bahagian dalam bidang pentadbiran, dan kebanyakan hak asasi mereka dinafikan seperti hak untuk mengundi dan sebagainya. Jadi mereka menguasai sepenuhnya wilayah Uthmaniyah ini melalui penaklukan dengan meletakkan kuasa mereka secara langsung di tempat tersebut. Itu dipanggil imperialisme secara langsung. Bentuk imperialisme yang kedua adalah penguasaan secara tidak langsung. Tadi secara langsung, penjajah barat menjajah terus kawasan tersebut. Yang kedua adalah tidak langsung. Maksudnya penjajah barat menguasai suatu kawasan wilayah Uthmaniyah itu secara naungan. Ini melalui sistem naungan. Itu Protectorate Treaty, di mana pihak British lebih menyukai pendekatan ini. Biasanya dari segi amalan, rakyat British hanya dihantar ke tanah jajahan sebagai pentadbir atau pententera, misalnya sebagai resident, sebagai penasihat British di sesuatu wilayah Islamiah. Itu yang berlaku, yang dibuat oleh kuasa barat. Itu dipanggil imperialisme secara tidak langsung. Penjajahan secara tidak langsung, di mana negara-negara wilayah Islam ini mereka bersetuju bernaung di bawah barat, misalnya British. Sampai itu suatu politik tempatan yang sedia ada di kawasan perkenaan terus dikekalkan, namun semuanya diletakkan di bawah penguasaan para pegawai British. Pegawai tempatan dikekalkan, tetapi ketua dia adalah pegawai British, jadi dipanggil resident British ataupun penasihat British. Seperti yang berlaku penguasaan secara langsung ini oleh pihak British di Mesir tahun 1840, dan juga Perancis masa menguasai Tunisia 1881, dan juga Morocco ataupun Maghribi.
Jadi jelas British telah menukar polisi perjanjian persahabatan dengan kabilah Arab di sekitar Aden kepada dasar perlindungan apabila kerajaan Uthmaniyah menduduki semula Sanah pada tahun 1872. Jadi itu yang berlaku. Secara langsung wilayah-wilayah tempatan ini bernaung mendapat perlindungan daripada kuasa barat seperti British untuk mengekalkan kuasa mereka di wilayah tersebut. Satu lagi untuk menghalang wilayah Uthmaniyah daripada Turki Uthmaniyah menguasai balik wilayah-wilayah Islamiah sebelum ini. Itu dibuat oleh kuasa-kuasa barat melalui gerakan imperialisme yang boleh dipanggil secara tidak langsung. Bentuk yang ketiga dari segi bentuk-bentuk imperialisme juga berlaku melalui perjanjian persahabatan. Di mana pendekatan ini digunakan oleh British dalam hubungan mereka dengan wilayah-wilayah di kawasan Teluk Parsi dan juga Arab Selatan. Contohnya sekitar tahun 1839 hingga 1882, 1880-an, British telah menduduki Aden di Yaman. Jadi ketika tempoh ini British mengamalkan dasar berkecuali ataupun tidak campur tangan dalam hal ehwal negeri di sekitar Aden. Oleh itu perjanjian persahabatan telah ditandatangani antara British dengan kabilah-kabilah Arab seperti Al-Adali, Al-Aqrabi, Al-Awali dan lain-lain untuk tujuan keselamatan dan kepentingan perdagangan British. Aden merupakan tempat pelabuhan kapal-kapal British untuk ke India dan juga ke Asia. Seperti China, Jepun dan sebagainya. Jadi pengawalan ke atas daerah ini dilaksanakan melalui seorang pegawai British yang dipanggil resident ataupun penasihat, dan para pembantunya dipinjamkan kepada para pegawai tempatan atas dasar kononnya untuk menasihati mereka dalam hal ehwal pentadbiran. Itu dipanggil imperialisme melalui perjanjian persahabatan, di mana pembesar tempatan mengadakan perjanjian persahabatan dengan British untuk membolehkan British meletakkan pegawainya, itu resident British ke penasihat British ke, untuk membantu mereka mentadbir urus wilayah-wilayah ini. Itu adalah bentuk yang ketiga. Tetapi adanya segala nasihat para penasihat itu mestilah dipatuhi. Mesti bantu nasihat residen itu mesti dipatuhi. Begitu juga nasihat residen pegawai British atau penasihat British. Ini kadang juga bermakna bahawa ketetapan yang dibuat oleh para penasihat itu selalunya menentukan corak atau dasar yang diamalkan oleh pemimpin tempatan. Jadi secara langsung mereka sebenarnya dijajah oleh kuasa barat itu atas nama perjanjian persahabatan, sebab mereka yang membuat keputusan, mereka yang membuat dasar politik, dasar ekonomi, dasar sosial dan sebagainya. Ini adalah bentuk yang ketiga yang dipanggil perjanjian persahabatan. Bentuk imperialisme yang keempat adalah sistem mandat. Dalam sistem mandat ini dilaksanakan oleh kuasa-kuasa barat melalui persetujuan sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai Liga Bangsa. Liga Bangsa. Jadi Liga Bangsa telah memberi mandat kepada kuasa-kuasa besar ini untuk mentadbir urus wilayah-wilayah Uthmaniyah ini. Itu ada satu juga bentuk imperialisme. Pendekatan ini diperhatikan di kawasan yang dipanggil Bulan Sabit Subur selepas Perang Dunia Pertama. Contohnya, pihak Liga Bangsa ini telah membuat ataupun memberi kuasa kepada British untuk mengendalikan mandat ke atas Palestin, Transjordan dan juga Iraq, manakala Perancis pula dibenarkan untuk menguasai Syria dan juga Lebanon. Jadi secara prinsipnya segala kawasan yang dikenakan mandat itu dikira sebagai tidak berupaya untuk melaksanakan pentadbiran sendiri. Sebab itu diletakkan di bawah kuasa-kuasa barat ini. Dengan itu, tugas bagi pihak yang memegang mandat itu adalah untuk menolong setiap kawasan yang dikelolakannya supaya dapat ditegakkan sebagai sebuah kerajaan yang berautonomi, sebagai satu langkah yang membawa kepada penubuhan kerajaan sendiri. Itu yang dikatakan sebagai mandat daripada Liga Bangsa. Ini yang sekarang diganti dengan United Nations ataupun UN. Jadi melalui sistem ini, golongan pribumi telah diberi sedikit kebebasan untuk menyertai institusi pentadbiran yang dikelolakan oleh pihak penjajah. Jadi pada masa yang sama, seperti dalam sistem penguasaan yang lain, rakyat tempatan telah didedahkan kepada sistem pemikiran dan idea-idea barat melalui pendidikan barat. Sehinggalah secara beransur-ansur sebahagian daripada mereka itu mulai terpisah daripada nilai keislaman dan mula menjadi pemuja idea-idea barat yang dikatakan moden, sekular dan sebagainya.
Jadi dalam apa jua situasinya, sistem pecah dan perintah dilaksanakan dengan begitu licik untuk memastikan agar umat Islam terus menjadi lemah dan bergantung kepada penjajahan Barat ini. Jadi kuasa-kuasa imperialisme Barat membawa idea modernisasi dan kemajuan demi mencapai cita-cita mereka yang dikatakan sekular, modernisme dan sebagainya. Ini adalah idea-idea Barat yang kita masuk yang keempat, iaitu di mana imperialisme itu juga berlaku melalui sistem mandat yang diberikan oleh Liga Bangsa untuk menjaga, mengurus takbir sesuatu wilayah Islam itu untuk sementara waktu sehinggalah kerajaan autonomi yang dipilih oleh rakyat dibentuk. Bentuk imperialisme yang kelima adalah kerajaan boneka. Kalau kita lihat bentuk kerajaan boneka ini sampai ke hari ini masih berlaku. Jadi ini adalah satu cara yang digunakan oleh Barat untuk meletakkan kuasanya ke atas wilayah Islam ataupun negara yang mereka berkepentingan. Walaupun kalau kita lihat selepas Perang Dunia Kedua tidak lagi berlaku apa dikatakan sebagai penjajahan, di mana semua penjajah mesti memerdekakan negara-negara yang dijajah. Tapi masih berlaku. Bagaimana imperialisme ini berlaku adalah dengan mewujudkan sebuah kerajaan boneka. Kerajaan yang disokong oleh kuasa-kuasa besar ini seperti Amerika Syarikat dan juga Rusia untuk mereka menguasai negara tersebut. Jadi mereka telah campur tangan dalam negara-negara tersebut dengan menegakkan kerajaan boneka sebagai satu cara untuk melaksanakan misi penjajahan. Misi penjajahan ini keadaan yang kelima. Dari segi bentuk penjajahan yang dipanggil kerajaan boneka masih berlaku sehingga hari ini, seperti mana yang berlaku di Afghanistan. Kerajaan Afghanistan itu diletakkan kerajaan boneka sebelum ini oleh Rusia, kemudian oleh Amerika. Dan sekarang dikuasai balik oleh Taliban. Jadi biasanya kedua-dua kuasa ini akan menggunakan kekuatan ekonomi, ketenteraan, politik dan pengaruh kebudayaan mereka untuk menegakkan pemimpin boneka yang sanggup tunduk kepada kemahuan mereka. Seperti yang pernah berlaku di Iraq, Iran dan sebagainya. Jadi sejajar dengan itu, kepentingan dan perasaan rakyat jelata tidak dipedulikan langsung. Contohnya jelas tentang ini berlaku di Iran ketika terdapatnya campur tangan dari Rusia maupun Amerika Syarikat. Sehingga ini terus berlaku secara halus di Mesir, Turki, Arab Saudi dan negara Islam lain. Ini merupakan apa yang dipanggil sebagai neokolonialisme ataupun kolonialisme penjajahan dalam bentuk baru. Ini telah diketahui bahawa pihak Rusia sejak zaman pemerintahan Shah lagi telah menguasai politik dan haluan umat Islam, khususnya di wilayah Asia Tengah, wilayah Islam yang saya sebutkan tadi, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan dan sebagainya. Di dasar ini kemudian telah disambut oleh pihak Komunis Rusia, kononnya atas alasan untuk membebaskan dunia Islam khasnya dari penjajahan dan kezaliman kapitalis Barat. Ini adalah bentuk-bentuk imperialisme yang berlaku sampailah ke hari ini. Jadi ada fakta yang tertentu yang mungkin kita tak boleh gunakan untuk dijadikan sebagai isi. Sebab kita punya sukatan hanya sampai 1918. Jadi pelajar boleh faham. Saya nak pelajar jelas bila kita sebut imperialisme, apa dia imperialisme ataupun perluasan kuasa Barat itu. Sebelum kita lihat kepada tajuk seterusnya lepas ini, itu faktor-faktor perluasan kuasa Barat. Jadi kita kena faham apa dikatakan sebagai imperialisme. Ada 5 bentuk imperialisme. 3 kita boleh gunakan, iaitu secara langsung, secara tidak langsung, melalui perjanjian dan juga melalui naungan. Yang satu lagi boneka ini yang sekarang selepas Perang Dunia Kedua berlaku. Jadi kita boleh terima fakta ini untuk dimasukkan dalam sejarah Islam. Tetapi kita boleh jadikannya sebagai satu bentuk kefahaman bila kita sebut apa yang dikatakan sebagai imperialisme Barat. Bila penjajahan Barat itu berlaku, maka inilah 5 bentuk yang dikatakan penjajah. Jadi apa erti kemerdekaan sebenarnya? Merdeka itu bebas dan kita boleh membuat keputusan dan boleh mentadbir urus negara kita sendiri. Bukan dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Sama ada Barat ataupun mana-mana kuasa yang lain. Itu yang dikatakan kemerdekaan sebenarnya. Jadi cuba fahamkan ini para pelajar, gunakan sebab imperialisme ini berlaku secara sampailah hari ini, walaupun dalam bentuk yang baru, jadi panggil neokolonialisme. Itulah kerajaan boneka. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat para pelajar berkaitan dengan apa kita bincang hari ini. Saya hanya mahukan pelajar faham apa sebenarnya yang dikatakan sebagai imperialisme.
Sebab perluasan kuasa barat ini merupakan permulaan kepada temah 3 dalam sejarah Islam. Jadi kita jelas kat sini bahawa kuasa-kuasa barat ini sentiasa menggunakan pelbagai pendekatan untuk menguasai dunia Islam. Jadi semasa kerajaan Islam itu kuat, ni Umayyah, Abbasiyah ataupun Utsmaniyah, sukar untuk kuasa-kuasa barat ini menguasai ataupun meletakkan pengaruhnya di wilayah-wilayah Islam. Tapi keadaan berubah semasa kerajaan Utsmaniyah mula merosot, mula jatuh. Ini disebabkan mereka tidak lagi berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah dan juga ulama sebagai rujukan. Itu telah membawa kepada kejatuhan Utsmaniyah. Dan apa yang kita lihat selepas itu, berlaku persaingan dan ancaman yang berterusan daripada Barat terhadap negara Islam yang membawa kepada penyerapan idea-idea modernisasi dan juga sekularisme hingga menggugat pemikiran umat Islam. Itu cara propaganda yang digunakan oleh Barat untuk meletakkan pengaruhnya dan mengubah keyakinan, kesetiaan, keimanan umat Islam terhadap Islam yang sebenar. Kita jumpa lagi untuk tajuk seterusnya. Jadi jadikanlah apa yang saya terangkan hari ini sebagai kita punya latar belakang untuk kita mulakan temah 3 sejarah Islam. Selamat ulang kaji, selamat maju jaya. Jumpa lagi.